Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bunyi air tu yang sedap tu. Sebelum saya memulakan cerita pada malam ni, tiba-tiba selain Kedah belah Kok Diang pula. Kita kasih perkenal minum dulu lah, geng puaka. Bismillah. Alhamdulillah, barulah tekak basah sikit. Tu yang malas minum boba ni. Minum air dah sedap dah. Nak kena kunyah pula benda liat ni. Alamak, banana mat. So sementara Zaf menikmati boba bubble tea daripada Tut. Sebab dia tak sponsor, tak payahlah sebut kan. Hampa semua enjoy lah dulu intro. Dan terima kasih di atas permintaan geng puaka semua. Zaf tunaikan part 3 sambungan daripada siapa yang nak berkawan dengan Sherry. Hampa semua nak tahu tu apa yang terjadi sebenarnya kepada Kaisara, Tira dan Yam. Masih dihantui oleh Sherry ni kah? So kalau korang semua dah tak sabar, jomlah Zaf kongsikan sambungan episod ketiga dalam malam puaka guys. Let's go. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Di atas bantuan Ustaz Pak Wan, Kaisara, Tira dan Yam berjaya diselamatkan daripada terus menetap di rumah puaka yang telah pun disihir oleh Sherry. Dan mereka bertiga pun berpindah masuk duduk balik di asrama. Dan disebabkan kehilangan Sherry yang tanpa khabar berita, tak tahu Sherry ni pergi ke mana secara tiba-tiba pula tu, akhirnya Kaisara, Tira dan Yam berasa lega, berasa aman disebabkan pembelajaran mereka di universiti tu sehinggalah mereka mencapai kejayaan ataupun sampai habis belajar lah, senang cerita. Takkanlah Zaf nak cerita semester pertama, kedua, ketiga, berapa panjang pula cerita je kan. So lepas diorang dah habis belajar, untuk sambungan part ataupun episod yang ketiga ni, Zaf nak kongsikan dengan korang apa yang dilalui oleh Kaisara, Tira dan Yam sebaik sahaja mereka bertiga ni dah mula mempunyai kerjaya di tempat masing-masing. Pekerjaan yang bagus, kehidupan yang bagus, gaji yang banyak. Adakah mimpi ngeri yang dilalui oleh mereka bertiga sudah habis, sudah tamat, sudah sampai ke penghujung? Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Tu buaya, Mat, bukan harimau. Kaisara! Engkau ni buat kerja je. Sampaikan dah lunch pun kau tak perasan. Jomlah kita pergi makan dulu. Kerja ni nanti je lah sambung. Hari ni kau tak payah keluar duit belanja. Sebab kau selalu belanja aku. Hari ni biar aku belanja kau. Itulah yang dikatakan oleh Fatin, kawan sekerja ataupun kawan baik Kaisara di tempat kerja dia. Kaisara yang tengah sibuk menyiapkan segala kerja yang ada, dikejutkan oleh kawan dia si Fatin ni. Tiba-tiba sedar tak sedar, rupanya dah pukul 12 tengah hari. Dah lunch time dah, makan tengah hari. Kaisara ni pun perut dia dah keroncong morontika dah. Alhamdulillah, sepanjang aku kerja sini, aku je yang asyik keluar duit untuk kau. Aku je yang payung kau. Dah macam anak aku dah. Bagus juga idea kau tu. Hari ni aku nak pilih tempat makan. Boleh tak? Dah lalang kau nak belanja ni. Lalu Fatin pun cakaplah dekat Kaisara. Sambil pegang pipi Kaisara tu, sebab itulah aku sayang kau ni tau. Geram betul
betul aku. Okey lah. Sebabkan nak ucapkan terima kasih, asyik kau je bungkuskan makanan untuk aku. Hari ni kau pilih Kaisara, kau nak makan apa? Lalu Kaisara pun bagai orang mengantuk di sorong bantal. Dah alam-alam Fatin ni nak belanja, Kaisara pun pilih lah tempat kegemaran dia. Tak lain tak bukan KFC, Kentucky Fried Chicken. Alamak, Sarah dah terbayang dah. Ini kalau dapat nasi, dapat coleslaw, mashed potato, ayam pula peha dengan kepak, muah, nalek, memang puas hati. Lalu mereka berdua pun pergilah menuju ke KFC yang terdekat. Dan sewaktu dekat KFC tu, lepas dah order makan apa semua, mereka berdua pun duduklah. Jadi bila dua orang perempuan tengah duduk sambil makan, takkanlah senyap. Kalau kita laki ni faham lah, bila dah ada makanan depan mata, makan dulu, nak borak nantilah kan, belakang cerita lah. Sambil hisap okok nanti boleh borak. Tapi perempuan ni sambil makan pun boleh juga berborak. Dan apa topik di antara Kaisara dan juga Fatin? Mereka berdua ni berborak bermacam-macam topik. Makanan kegemaran, tempat-tempat viral, cerita pula pasal influencer yang famous dekat social media, cerita pasal Khairul Aming, cerita pasal Ryan Bakery, cerita pula pasal Zaf Channel, YouTuber yang tengah meningkat naik, selit juga Mat. So bermacam-macam topik diorang borak dan akhirnya sedar tak sedar sambil syok makan, sambil syok bergosip borak, mereka berdua pun mengimbau balik kenangan sewaktu di zaman belajar. Fatin ni teruslah cerita pengalaman dia sepanjang dia belajar kat universiti dulu. Dulu aku pernah ponteng kelas lah. Dulu aku ada crush tau. Budak ni comel gila. Aku suka sakat dia. Tapi dia tak suka aku. Dulu aku pernah tau sambil belajar berniaga. Yalah kita student nak cari duit lebih. So Fatin ni cerita bermacam-macam. Mulut dah macam bontot Tyrannosaurus dah. So dia tengah rancak bercerita. Mereka berdua pun bergelak ketawa. Lepas tu lepas Fatin dah cerita, turn Kaisara pula cerita. Dulu betapa malasnya aku nak duduk asrama lepas 3 tahun. Kau tahu je lah aku sampai sekarang kan aku malas sikit nak bangun pagi. Aku dan kawan-kawan aku time belajar dulu, kita orang sanggup lah pindah keluar sewa satu rumah ni. Kaisara ni boleh teringat balik kejadian yang menyeramkan, kejadian yang misteri, yang ngeri, yang telah membuatkan dia trauma nak tinggal di rumah sewa tu. Termasuk juga Kaisara ni cerita pasal Sherry. Dan semasa Kaisara ni tengah rancak cerita, Fatin ni kusyuk je mendengar sambil gigit ayam dengar, sambil gigit ayam dengar kan Kaisara ni cerita. Dan sewaktu Kaisara tengah rancak bercerita tentang pengalaman di rumah sewa tu semasa dia belajar, Fatin yang daripada tadi hanya terdiam dan tersenyum je sambil mendengar cerita Kaisara ni. Pada awalnya Kaisara ingatkan, okeylah kawan aku ni memang kusyuk betul lah, memang seronok lah dia dengar pasal pengalaman aku. Tapi bila Kaisara ceritakan pengalaman seram, Kaisara ni rasa pelik. Fatin ni peli aku ke? Kenapa wajah Fatin daripada tadi memandang aku dengan mata yang tidak berkelip dan Fatin ni hanya tersenyum je memandang ke arah Kaisara. Lalu Kaisara pun berhenti cerita dia dan Kaisara terus marah si Fatin ni. Fatin, kau dengar tak apa aku cerita ni? Yang kau senyum macam tu apa hal? Kau ni takutkan aku lah. Dan apabila Kaisara marah si Fatin ni yang dalam keadaan tersenyum mula berkata kepada Kaisara, Aku suka dengar kau cerita pasal aku. Kaisara, ceritalah lagi. Kau bagi tahulah kawan kau ni apa yang aku buat dekat kau waktu belajar dulu. Gila engkau, Kaisara tak terkejut. Bila Fatin cakap macam tu, Kaisara ni jantung dia berdegup 250 km sejam. Dia dah tergamam, tak tahu nak berkata apa. Dalam diri Kaisara sekarang ni, apa yang dia tengah saksikan bukanlah kawan baik dia Fatin, tetapi seolah-olah yang sedang duduk mendengar cerita dia ni adalah wanita yang paling Kaisara takut, iaitu Sherry. Lalu disebabkan Kaisara tak rasa selesa, Kaisara teruslah cakap dekat Fatin ni, Masa bila aku cerita pasal kau? Apa yang kau merepek ni Fatin? Masa bila aku kutuk kau? Mana ada? Aku cerita pasal pengalaman aku je lah.
Dan bila Kaisara cakap macam tu, Fatin yang tengah tersengih ni berubah wajah dia. Fatin seakan-akan bengong, macam tersentak daripada lamunan. Apa yang kau cakap, Kaisara? Mana aku ada cakap apa-apa? Apa kau ni? Masa bila pula engkau fitnah ke apa? Masa bila aku fitnah engkau? Mana ada? Kau okey tak? Apa yang kau cakap ni? Aku daripada tadi dengar je lah cerita engkau. Lalu Kaisara pun hanya mendiamkan diri, seakan-akan tidak percaya. Ya Allah, bodohnya aku. Aku ke yang sedang mengelamun? Adakah disebabkan aku masih trauma lagi dengan kejadian Sherry ni? Lalu Kaisara pun minta maaf lah dekat Fatin. Fatin, maafkan aku. Tak ada. Aku just lupalah kan. Nanti dia lah kita cerita. Jadi bila Kaisara cakap macam tu, Fatin ni pun sambunglah cerita pula pasal pengalaman dia sewaktu belajar dulu. Pada masa ni Kaisara dah tak ada mood dah. Dia dah tak nak cerita dah bahagian dia. Better lah aku dengar je lah pengalaman si Fatin ni. Sebab pengalaman Kaisara sewaktu belajar kebanyakannya bukan pengalaman manis, pengalaman pahit, gelap, menakutkan, mengerikan, buat dia trauma. Dan bila dah dengar Fatin ni cerita, sedar tak sedar waktu rehat pun dah tamat. Jadi Kaisara dengan Fatin pun pulanglah ke pejabat. Dan pada hari tersebut, akhirnya Kaisara tahu yang diri dia masih lagi dihantui oleh bayangan Sherry. Jadi itulah pengalaman pertama. Sejak dia habis belajar, dia masih lagi diganggu oleh Sherry. Dan Kaisara tahu ilmu hitam yang dipakai oleh Sherry masih melekat dekat diri dia. Dan apa pula yang dialami oleh Yam? Jom aku kongsikan pula kejadian seram yang berlaku kepada Yam. Cindailah mana tidak berkias, jalinan lalu rentak beliku. Bagailah mana hendak ku luah, cerminku retak seribu. Kehidupan Yam cukup berbeza dengan kawan dia Kaisara. Walaupun setelah sekian lama mereka telah terpisah disebabkan kerjaya masing-masing, Kaisara pun telah bekerja di sebuah syarikat yang memang besar dekat Kuala Lumpur, manakala Yam ni masih lagi bekerja di area Negeri Sembilan. Dan pewatakan Yam cukup berbeza. Kaisara yang bekerja dekat ibu kota tu memang fokus, memang committed. Manakala Yam ni dia berhibur je. Dia kerja pun relax. Dia tak ada serius sangat. Gaji pun setakat ada je. Dia tak macam Kaisara. Kaisara dia fokus. Dia nak gaji dia nak prestasi kerja dia meningkat daripada tahun ke tahun. Manakala Yam ni, alah, dapat gaji pun cukup lah. Dan penyanyi kesukaan Yam, Siti Nurhaliza, boleh dikatakan sambil buat kerja pun Yam ni akan nyanyi lagu Siti Nurhaliza. Cindai ke, lagu Cinta Padamu ke, boleh dikatakan semualah yang ada dalam album Siti Nurhaliza tu Yam ni dah memang hafal dah. Jadi macam biasalah di tempat kerja nyanyi lagu Siti Nurhaliza, bila dah pulang kerja pun dengan hati yang gembira, tak ada masalah. Yam ni pun menyanyikanlah sambil bawa kereta tu nyanyi lagu Siti Nurhaliza. Bila dah sampai rumah pun Yam ni dah salin pakaian, lepas dah mandi, dalam bilik air pun Siti Nurhaliza. Jadi disebabkan tak tahu nak buat apa, waktu pun masih awal lagi, baru pukul 9 malam. Yam ni pun rehatlah kan, rebahkan diri dekat sofa di ruang tamu tu. Sambil main handphone tu, Yam pun pasanglah lagu kesukaan dia. Dalam banyak-banyak lagu Siti Nurhaliza, ada satu lagu yang Yam ni teramat suka. Tak lain tak bukan lagu Nirmala. Dan sewaktu Yam ni dengarlah lagu Nirmala berulang-ulang kali dia ulang, cocok headphone dekat telinga ni, sambil dia dengar tu dia menyanyi. Dan apabila lagu tu dah berulang-ulang dimainkan oleh Yam, tiba-tiba adalah satu lirik, satu perenggan dalam lagu Nirmala tu. Bagai tersentuh rasa percaya ketika terdengarkan. Dan belum sempat Siti Nurhaliza nak sambung lirik tu,
Yam boleh dengar satu suara halus seakan-akan suara perempuan yang gelakkan Yam. Dan betapa takutnya Yam apabila dia boleh dengar dengan jelas ada satu suara wanita yang gelakkan dia. Walaupun dia dah main lagu Nirmala tu berulang-ulang kali, dia tak dengar pun suara wanita. Dan kenapa pula secara tiba-tiba ada pula suara yang gelakkan Yam ni? Jadi bila dah takut, dengan spontan handphone yang dipegang oleh Yam ni dia campakkan, dan handphone iPhone 14 Pro Max tu terhempas di lantai, pecah cermin dia. Tetapi sebaik saja Yam terdengar suara wanita yang cukup halus gelakkan dia, Yam dah mula ingat balik, aku cukup kenal suara tu milik siapa. Tak lain tak bukan, suara tu milik Sherry. Lalu Yam pun melutut ke lantai dan berkali-kali dengan linangan air mata, maafkan aku Sherry, maafkan aku Sherry, jangan kacau aku, jangan kacau aku dah taubat, aku nak minta maaf, aku tak buat dah, tolong jangan kacau aku, jangan kacau aku. Itulah keadaan Yam, dan sejak daripada hari itu dikatakan prestasi kerja Yam dah mula menurun. Yam yang perwatakan dia selepas habis belajar, waktu bekerja tu sentiasa ceria, tak pernah tengok pun Yam ni stres ke, sedih ke. Tetapi dikatakan oleh kawan-kawan di tempat kerja Yam ni, perangai Yam berubah. Dia dah tak ceria macam dulu dah. Nak dengar dia nyanyi lagu Siti Nurhaliza, kalau dulu sampai bernanah satu pejabat boleh dengar Yam ni nyanyi. Tetapi sekarang Yam dah tak nyanyi. Yam banyak mendiamkan diri, duduk sorang-sorang, dan banyak hari dia tak pergi bekerja, duduk je dekat rumah. Sebab apa? Sebab Yam ni teramat takut dekat Sherry. Yam ni tahu apa yang dia buat dekat kawan dia tu memang sesuatu yang teruk. Korang takkan percaya. Dan disebabkan itulah aku boleh katakan Yam dibuang kerja. Dan kehidupan dia yang ceria, yang gembira, dalam sekelip mata berubah. Yam hilang segala-galanya. Kerja dia hilang, keceriaan dia hilang, senyuman dia hilang. Dan yang lagi menyedihkan, lagu Siti Nurhaliza pun hilang daripada mulut si Yam ni. Dan itulah apa yang dialami oleh Yam, lagi teruk daripada apa yang Kaisara kena. Macam mana pula dengan Tira? Tira okey ke? Mungkin Tira seorang yang tak terkena. Hehe, no way man, no way. Sherry cakap kepala otak dia tak dapat Jack. Sebabkan Tira lah aku jadi macam ni. Dan mari aku kongsikan kepada geng puaka semua apa yang dialami oleh Tira. Sayang, alah, hai. Sayang, sejak kita bertunang ni sayang, ya Allah, hati I berbunga-bunga tau. Tak sabarnya. Baby, nanti kita kahwin, kita buat besar-besar ya, kita buat grand-grand tau. Itulah yang dikatakan oleh Tira kepada tunang dia, Khalid. Khalid ni anak orang kaya lah aku boleh cakap. Berbeza pula kehidupan Tira ni berbanding Yam dan juga Kaisara. Yam dan Kaisara belum kahwin, tak ada boyfriend pun lagi. Manakala Tira ni dah ada kerjaya, ada keluarga, dan sekarang ni dah bertunang pula dengan anak orang kaya yang bernama Khalid ni. Jadi aku boleh katakan kehidupan Tira lebih perfect, lebih sempurna berbanding Yam yang sekarang ni dah trauma dah, dan juga Kaisara yang stres dengan kerja dia nak membina kerjaya. Tira ni lebih bahagia, keluar setiap hari bersama tunang dia Khalid ni.
pergi beli barang-barang perkahwinan, pergi makan, pergi bercuti. Padahal baru tunang tu. Tapi biasalah zaman sekarang kan, tunang pun kalah orang kahwin. Teguran dalam senyap. Jadi Tira ni, sewaktu dia tengah enjoy, dia tengah gumbira lah aku boleh cakap bersama tunang dia ni, dikatakan adalah satu hari ni, waktu Tira ni tengah keluar nak pergi tengok wayang dengan boyfriend dia. Jadi naiklah kereta Khalid ni. Khalid ni dah nama pun anak orang kaya. Come on. Dia bawa Myvi VTEC Turbo punya. Korang ingat apa? Mercedes tak ada. Khalid ni dia low profile. Dia bawa je Myvi kan, warna hitam. So dia bawa lah Tira ni, kekasih hati, pengarang jantung dia. Jom malam ni kita tengok cerita Anwar. Tiba Anwar. Zaman tu belum keluar lah cerita Anwar kan. So dia orang pun pergilah tengok wayang. Tak kisahlah cerita apa pun, tak penting. Dan dalam perjalanan tu, Tira ni pun berborak lah dengan Khalid ni. Tak sabar nak pergi tengok wayang. Nanti lepas kita habis wayang, kita pergi makan ya Bi. Lalu Khalid ni pun cakap lah dekat Tira ni, "Okay sayang, I will do anything for you." Speaking. Dah anak orang kaya kan. So dalam perjalanan tu, tengah gembira-gembira, Tira ni pun pasang lah radio macam biasalah dekat dalam kereta Khalid ni. Dan waktu dia tengah berborak dengan Khalid ni, radio pun berbunyi lah macam biasalah. DJ kejap mainkan lagu, kejap DJ tu berborak, bercakap apa semua. Tetapi kedua-dua mereka teramat terkejut apabila radio yang dipasang dalam kereta Khalid ni seakan-akan tak ada siaran secara tiba-tiba. Dia bunyi statik je. Dan selepas bunyi statik, betapa takutnya Tira dan Khalid, seakan-akan terkejut, seakan-akan tidak percaya. Mereka berdua boleh terdengar ada satu suara perempuan yang gelakkan mereka dengan suara yang teramat garau dan juga menakutkan. Bila terdengar bunyi helai tawa yang cukup kuat daripada corong radio tu, Tira yang teramat terkejut, dah elok dah cantik dah duduk sebelah tunang dia Khalid ni, melompat ke tempat duduk belakang. Tira ni dah menggigil dah. Dan disebabkan bunyi helai tawa tu teramat kuat dan nyaring, bukan Tira je yang terkejut, bukan Tira je yang takut. Khalid, boyfriend dia yang setiap hari tak pernah miss pergi gym, badan berketak-ketak ni, memang macam Malik Noor. Khalid ni punya terkejut sampai dia sendiri terjerit. Tengah cover macho memandu kereta tu, tiba-tiba Khalid ni So bila Khalid ni jerit, tiba-tiba keluar suara sajat pula. Tira yang dah cantik takut kat belakang tu, menangis-nangis, menggigil. Tira ni sempat pula tegur tunang dia, "Bi, kenapa yang you jerit macam tu? You jerit macam tu, I lagi takut lah." Dan Khalid ni terpaksa cover line lah sebab dah terkantoi pula. Alamak, terkeluar pula suara udang aku kan, terkeluar suara bapuk pula. So Khalid ni pun tak adalah sayang. Abang okey je. Biasalah abang terkejut. Alah, terkejut sikit je. Tak ada apalah. Tenang je. Awak janganlah takut sangat. Dan disebabkan terlalu takut, Khalid ni tak fikir panjang. Dia terus tekan pedal minyak tu daripada meter 120 dah naik menjadi 170, 180. Selaju yang boleh sebab Khalid ni tak dapat mengawal perasaan dia. Lagi-lagi pula selepas dia tengok Tira ni dah tak keruan dah dekat tempat duduk belakang. Dia paksa Khalid ni berkali-kali, "Tak nak Bi, I nak balik Bi, I nak balik Bi." Dan pada malam tu mereka berdua tak jadi tengok wayang disebabkan apa yang mereka telah alami. Tetapi itu adalah kejadian yang pertama. Selang beberapa minggu selepas itu, Tira ni dah kembali ceria balik. Dia dah lupa dah pasal suara yang mengganggu dia dan juga tunang dia. Dan kejadian yang kedua yang dialami oleh Tira, sewaktu dia adalah sedikit biasalah, sedangkan suami isteri pun ada gaduh, tergigit lidah. Ini kan
pula baru bertunang. Adalah satu hari ni ada perselisihan faham sikit lah di antara Tira dan juga Khalid ni. Bukannya teruk sangat pun. Mereka berdua ni gaduh disebabkan Khalid ni nak bawa Tira ni pergi makan. Khalid ni tanyalah nak makan kat mana. Tira ni pun cakap dekat Khalid, alah ikut you lah B, I tak kisah pun nak makan apa. Tetapi bila Khalid bawa pergi makan tom yum, Tira ni tak nak makan pula. Asyik-asyik tom yum, asyik-asyik tom yum. So Khalid ni bergaduh lah dengan Tira ni tu. I tak faham perempuan ni. Bila dah tanya, cakap tak kisah. Tapi bila bawa makan tom yum, engkau pula bising. Mulut dah macam bontot kura-kura dah kan. Geram betul Khalid ni. Lalu waktu diorang bergaduh dalam kereta ni, Tira ni terus merajuk. Padahal nak pergi makan tu, Tira terus cakap kat tunang dia, kalau macam ni tak payah makan. Sekarang ni hantar dia balik. Lalu Khalid pun hanya mendiamkan diri. Dia tak nak balas lah. Nanti pergaduhan tu akan jadi lagi besar. So Khalid ni pun nak start lah, nak hidupkan kereta dia. Tetapi berkali-kali kereta tu tak boleh start, tak boleh hidup. Kereta Myvi tu jadi bila dah berkali-kali kereta tak boleh hidup, lagilah Tira ni marah. Itulah saya cakap, nama je anak orang kaya, kedekut lah Unibi. Bawa lah Merc lain kali, ni bawa Myvi. Sekarang ni dah tak boleh start dah, bergegar-gegar kereta ni. Dan sewaktu mereka tengah bertengkar, lagi sekali tak tahu datang daripada mana, Tira dan juga Khalid ni boleh terdengar suara seorang wanita seakan-akan tengah gelakkan mereka yang sedang bergaduh tu. Dan pada masa itulah otak Tira, sel-sel di dalam otak dia dah mula berhubung. Tira akhirnya dah mula teringat balik apabila dia terdengar suara hilayan tawa yang cukup nyaring, yang cukup menakutkan datang daripada arah bonet. Tira ni dah mengimbau balik, sewaktu aku belajar dulu, ada seorang sahaja yang pernah duduk dalam bonet aku. Bukan sekadar duduk, siap tidur dalam bonet aku. Adakah Sherry masih berada dalam bonet aku? Adakah Sherry sudah kembali dalam kehidupan aku? Tidak. Wah, dramatik nampak kan? Tidak. Macam itulah sikit. Kejadian yang cukup menakutkan dan telah membuatkan Kaisara ni hampir trauma jugalah aku boleh cakap. Walaupun itu kejadian pertama setelah hampir 5 tahun dia tak berjumpa, dia tak berhubung, dia tak tahu langsung keberadaan Sherry ni, perubahan sikap Fatin dalam masa tak sampai 5 minit tu telah membuatkan Kaisara merasakan aura kejahatan ataupun ilmu hitam yang telah dilakukan terhadap dirinya telah kembali balik. Walaupun dah berselang 2 minggu, 3 minggu, hampir masuk sebulan, hampir masuk 2 bulan, aku boleh katakan setiap hari sebaik saja Kaisara ni pulang daripada tempat kerja, dia balik ke rumah sewa dia, dia akan terngiang-ngiang. Waktu memasak di dapur, bila dia ingat balik, dia rasa seram. Waktu dia nak rehatkan diri dia sambil menonton televisyen, dia boleh bayangkan lagi muka Fatin yang berubah dalam keadaan menakutkan, senyum dekat dia. Lepas tu tanya, engkau cerita pasal aku ke? So Kaisara ni tidak dapat melupakan. Dan disebabkan itulah aku boleh katakan kesian kepada Kaisara ni. Ada masanya, ada ketikanya dia akan mengalami mimpi buruk, mimpi ngeri. Sherry datang dalam mimpi dia dengan wajah yang menakutkan. Lepas tu ada lembaga hitam yang gelakkan dia dekat dalam mimpi sambil memeluk Kaisara ni. Manalah Kaisara tak trauma, manalah dia tak takut. Prestasi kerja dia pun dah makin menurun juga, sama juga macam Yam. Tetapi selepas hampir 2 bulan lebih, 3 bulan, sewaktu Kaisara ni berada dekat pejabat dia, macam biasalah tengah buat kerja kan, lagi-lagi pula bos kasih kerja banyak pada minggu tu. Banyak klien yang dia nak kena submit ni, yang Kaisara ni nak kena jumpa. Jadi waktu Kaisara ni tengah buat kerja, telefon bimbit yang ada kat sebelah dia tiba-tiba berdering. Ting ding 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 ting 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 ding 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 ting ting. So Kaisara ni pun dia memandang je. Dia teruskan buat kerja tapi dia memandang. Siapa yang call aku? Tak ada tertera nama pun. Bermaksud nombor tu bukanlah daripada kenalan dia dekat dalam contact number dia. Sebab dia ada nombor sahaja.
So Kaisara ni pada awalnya nombor yang dia tak kenal, dia memang tak akan jawab lah. Lagi-lagi pula selepas dah mengalami peristiwa yang menyeramkan tu, nombor yang dia tak kenal memang dia tak akan jawab. So Kaisara ni pun sambunglah buat kerja 2-3 kali juga telefon dia berdering. Dan akhirnya tiba-tiba telefon dia mempunyai satu mesej daripada nombor yang sama. Jadi bila mesej, Kaisara akhirnya berhenti buat kerja, dia pun capai telefon bimbit dia pun buka mesej tu. Dan dekat mesej tu tertera, "Hey Kaisara, kenapa tak jawab phone? Jawablah. Ni aku ni, Mail. Kau ingat lagi tak?" So bila Kaisara dapat mesej pesanan ringkas, amboi, daripada Mail, Kaisara ni berbelah bagi. Adakah dia patut gembira? Pada masa yang sama, satu persoalan bermain dalam fikiran dia. Selepas hampir 5 tahun, lagipun Kaisara bukanlah rapat sangat dengan Mail. Kenapa Mail tiba-tiba teks dia? Kenapa Mail cari dia? Dan Mail teks tu dalam perasaan yang Kaisara ni boleh baca. Ini macam ada masalah je. So Kaisara pun teks lah balik, "Sorry lah, aku tak save number kau. Aku kalau orang tak kenal memang aku tak jawab Mail. Kau apa khabar?" Lalu Kaisara pun send lah mesej tu kat Mail. Dan dia sambung buat kerja. Tetapi tak sampai 2 minit pun, ting ding 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 ting 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 ding 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 ting ting ting, Mail call dia balik. Jadi bila dia dah tahu, okey lah, yang ni Mail lah call, Kaisara ni pun jawab lah, "Assalamualaikum. Mail. Ya Allah. Apa hal kau kontak aku ni? Lama kan kita tak jumpa. Apa hal ni? Mana kau dapat nombor aku?" Lalu Mail pun teruslah cakap kat Kaisara. Dia dah tak nak panjang cerita dah. "Kaisara, aku ada benda nak cakap kat kau ni. Penting ni. Kau ada masa tak?" Dan Kaisara pun cakaplah kat Mail, "Ya, sabarlah. At least jawablah soalan aku dulu. Mana kau dapat nombor aku? Kau sihat ke tak? Apa yang kau kontak aku ni?" "Ya, aku sihat. Aku memang save nombor korang semualah. Semua kawan-kawan aku sebab tu kita belajar dulu, semua aku save. Aku bukan macam kau. Tapi Kaisara, penting ni. Aku ada benda nak cakap dengan kau ni." Lalu Kaisara pun cakaplah kat Mail, "Cakap je lah. Okey je, aku free je. Apa benda? Apa yang penting sangat ni?" Dan betapa terkejutnya Kaisara. Soalan pertama yang dia tak pernah sangka pun Mail ni akan tanya dia. Mail ni boleh tanya, "Kaisara, kau masih rapat lagi dengan Sherry tak?" Bila Kaisara dengar Sherry, tiba-tiba mulut dia secara spontan, "Allahu Akbar." Lalu bila Kaisara cakap Allahu Akbar dalam keadaan menjerit, Mail ni terkejut lah. "Kaisara, kau okey tak? Apa hal kau? Kaisara, apa jadi?" Lalu Kaisara pun cuba menenangkan diri dia. Tak. Aku lama dah tak dengar pasal dia. Apa hal ni? Engkau call aku tiba-tiba nak borak pasal dia je ke? Tak nak lah. Aku tak nak lah borak pasal dia. Dan Mail pun merayu dekat Kaisara. "Kaisara, kau kena tolong aku, Kaisara. Penting ni. Aku dah tolong kau waktu belajar dulu. Inilah masanya kau nak balas budi." Dalam hati Kaisara, "Korang hajar punya jantan. Engkau masih ingat lagi aku minta tolong kau. Sekarang ni kau tuntut pula." Tetapi disebabkan kesian, Kaisara ni boleh dengar Mail ni suara dia memang merayu, meminta pertolongan Kaisara. Jadi disebabkan Kaisara ni memang seorang wanita yang baik, dia pun cakaplah kat Mail, "Cakap je lah. Apa benda? Terus je lah cerita. Kenapa dengan Sherry?" Lalu Mail pun mulakan cerita dia. "Kaisara, ya Allah Kaisara, aku ada masalah besar ni Kaisara. Mak aku, kau boleh tak? Gila tak gila? Mak aku nak kahwinkan aku dengan Sherry, kau tahu tak?" Bila Mail cakap yang mak dia nak jodohkan diri dia dengan Sherry, perasaan takut, perasaan gelisah yang ada dalam diri Kaisara ni dalam sekelip mata hilang. Dan Kaisara ni boleh bantai gelak. Dia gelakkan Mail ni sebab dia tak boleh tahan dah. Bagi dia memang teramat lucu, memang teramat lawak lah apa yang Mail ni kata kan. Dia tak tahu nak percaya ke tak. Dan Kaisara pun cakap lah kat Mail,
Mael. Sorry lah Mael. Bukannya aku nak gelakkan kau. Sorry. Kau ni apa hal ni? Kau call aku saja prank ke apa? Kau nak melawak dengan aku ke? Dah jadah pula yang mak kau nak jodohkan kau dengan Sherry. Dan Mael pun seakan-akan tak layan. Bagi diri dia, ini bukan benda lawak Kaisara. Ini benda penting. Lalu Mael pun dalam nada yang tegas, Kaisara, aku tengah serius ni. Tak payahlah gelakkan aku. Aku nak minta tolong kau. Aku tengah serabut, kau tahu tak? Lalu Kaisara pun cuba tenangkan Mael. Okey. Aku dah tak gelak. Sorry. Mael, ceritalah daripada awal. Macam mana pula yang tiba-tiba engkau boleh dijodohkan dengan Sherry pula? Mak kau memang daripada dulu ke suka Sherry tu? Lalu Mael pun sambunglah cerita dia. Kaisara, ni yang buat aku serabut, kau tahu tak? Sekarang ni masalah dia, aku rasa Sherry tu memang jahat lah. Memang celaka lah Sherry tu. Dia dah sihir mak aku. Dia dah sihir keluarga aku. Tiba-tiba je aku balik kerja, mak aku terus cakap, Mael, kau bila nak kahwin Mael? Tak payah susah-susah cari. Mak dah carikan untuk kau. Aku tanyalah mak aku, sakanlah siapa mak? Sheila ke? Jiran aku memang cantik Sheila tu. Memang aku dah lama berkenan. Aku ingatkan mak aku nak jodohkan dengan Sheila. Rupanya bukan Sheila tapi Sherry. Bila mak aku cakap Sherry, aku bangkang. Aku cakap, mak, betina tu jahat mak. Kenapa mak nak anak mak kahwin dengan perempuan jahat? Tapi mak aku punya marah berkali-kali. Mak aku cakap, Mael, kau jangan jadi anak derhaka tau. Selagi kau duduk sembumbung dengan aku, kau kena dengar cakap aku. Kau kena kahwin juga dengan Sherry tu. Aku pada masa tu, aku dah tahu dah. Ya Allah, jahatnya, busuknya hati Sherry ni. Dia sihir mak aku. Dah lah waktu dia sihir mak aku tu, Allahu Akbar, kebetulan bapak aku pada masa tu masuk hospital. Biasalah bapak aku dah 70 lebih. Bapak aku memang ada masalah jantung Kaisara. So aku rasa Sherry ni dia dah tahu dah. Dia saja ambil kesempatan. Dia sihir mak aku waktu ayah aku tak ada. Mentang-mentang lah bapak aku tu jenis warak, jenis rajin solat. Kalau bapak aku ada, memang tak lepas lah sihir dia tu. Kurang ajar lah. Kaisara, apa yang patut aku buat sekarang ni? Lalu Kaisara pun cakap lah kat Mael, ya Allah. So keadaan mak kau macam mana sekarang ni? Lalu Mael pun jawab lah, Alhamdulillah lah, nasib baik lah. Sebab lepas yang aku keluar hospital, aku terus cerita kan. Aku dah memang agak dah. Mak aku dah terkena sihir. Dan Alhamdulillah nasib baik lah ayah aku ni memang pandai merawat. Dia lah rawat mak aku. Dapat buang sihir yang Sherry tu hantar. Kurang hajar lah. Sekarang ni aku takut tau. Silap hari bulan, engkau pun dia cari tau Kaisara. Aku rasa dia tengah cari balik semua orang yang pernah buat jahat kat dia, yang pernah cakap pasal dia. Jadi bila Mael cakap macam tu, tiba-tiba pula, masalah engkau nak kait aku. Kaisara ni pun marah lah Mael. Engkau jangan nak libat aku pula. Apa hal pula dia cari aku? Sepanjang belajar dulu, aku tak ada kutuk dia. Aku bukan macam kau. Aku bukan macam kawan-kawan kita yang lain. Aku baik je tau. Kau tak payah nak libatkan aku. Keluarga kau yang kena, tiba-tiba kau nak libat aku. Kau tak payah nak doa yang buruk-buruk Lalu Mael pun kasihlah amaran dekat Kaisara. Aku bukan nak doa buruk Kaisara. Tapi itulah aku call kau ni. Just aku nak bagi tahu. Jaga diri kau. Aku dapat rasa akan ada sesuatu yang buruk berlaku kat kita semua. Aku dah terkena dah. Aku takutlah kalau kau tak terkena, kawan-kawan kau yang lain tu, Tira dengan Yam tu, kau bagi tahu diorang, pesan kat diorang. Kalau dapat panggilan ataupun ada benda yang pelik-pelik jadi, cepat-cepat pergi berubat. Aku dapat rasa ilmu hitam yang Sherry tu ada masih kuat lagi. Dan disebabkan Kaisara ni malas layan. Mael, dah lah tu. Aku banyak lagi kerja ni. Itu je kan masalah kau. Aku dah malas dah nak dengar pasal dia. Hidup aku dah okey, hidup aku dah aman. Aku tak ada ganggu hidup orang. Orang tak payah nak kacau hidup aku. Dah lah, aku nak sambung kerja ni. Nanti bila kau text je lah aku. Okey? So Mael pun letaklah telefon. Dan Kaisara ni pun sambunglah buat kerja dia. So sejak daripada hari yang Mael call dia tu, kurang ajar betul. Sebelum tu pun Kaisara tidur
tak lena mandi, tak basah, asyik fikir je pasal Sherry. Dan Mail pula, cerita pula masalah dia. Boleh dikatakan sekarang ni dekat tempat kerja, dekat rumah, dekat pasar raya, dekat gym, dekat kedai mamak, ke mana saja Kaisara ni pergi, apa saja yang dia buat, dia masih tak boleh lupakan tentang Sherry. Seolah-olah Sherry dah mula menghantui hidup dia balik, macam mana yang berlaku sewaktu di zaman belajar dulu. Jadi selepas beberapa hari, adalah satu malam ni Kaisara rehatkan diri, layanlah cerita Netflix di televisyen sambil makan aiskrim. So pada masa tersebut, Kaisara ni itulah salah satu masa yang dia boleh lupakan segala masalah di tempat kerja, segala masalah yang dia hadapi. Dan sewaktu Kaisara ni tengah syok layan cerita Netflix tu, tiba-tiba telefon bimbit dia berbunyi. Ting ding 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 ting 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 ding 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 ting 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 ding 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 ting ting. Pada awalnya Kaisara malas layan. Dia tengok, kali ni private number. Dia tulis private number. Dalam pemikiran Kaisara, ini mesti Mail lah ni. So 2-3 kali dia memang malas nak angkat. Sebab bagi dia tak payahlah, dah lah tu Mail. Aku nak fokus tengok Netflix lah. So selepas 2-3 kali panggilan tu tak dijawab, sama juga macam di pejabat, Kaisara ni dapat satu mesej. Ting! So bila dapat satu mesej, Kaisara ni pun buka lah mesej tu. Dan dalam mesej tu tertulis, Kaisara, jawablah telefon. Janganlah tak angkat. Aku ada benda nak cakap dengan kau ni. Dan disebabkan dia dapat mesej yang sama, dia dah confirm dah. Alamak, masalah lah kau ni Mail. Ada masalah je cari aku. Masalah je cari aku. Tengah-tengah malam pun kau nak aku jawab panggilan kau. Tak faham bahasa lah. So Kaisara ni pun pok-pek. Dah macam bontot jellyfish dah. Tiba-tiba, ting ding 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 ting 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 ding 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 ting ting. Telefon bimbit dia berbunyi. Tertera private number. Selagi dia tak jawab telefon ni, selagi itulah Mail ni akan call dia. Lalu Kaisara ni pun jawab lah. Dan tanpa lengah masa, Kaisara ni pun terus marah si Mail ni. Weh Mail, engkau ni tak erti bahasa ke? Kalau sekali aku dah tak jawab, tak payahlah call lagi. Sekarang ni aku kat rumah tau, pukul 10 malam dah. Apa yang kau kacau aku ni? Kalau kau ada masalah pun, call je lah aku pagi esok. Kaisara ni marah tanpa belah kasihan. Yelah, hati dia dah panas lah. Jadi dia mengharapkan Mail ni akan minta maaf kat dia. Tetapi meleset guys. Suara yang dia dengar bukanlah suara Mail, tetapi suara seorang wanita. Kaisara, kenapa kau marah-marah ni? Engkau ingat aku lagi tak? Dan betapa terkejutnya Kaisara. Ya Allah, jantung dia bagai nak terkeluar, bagai nak jatuh sampai ke perut. Seluruh darah dalam badan Kaisara ni dah mula beku dah. Dah pucat dalam sekelip mata kulit Kaisara. Dia seakan-akan sesak nafas sebab suara perempuan yang berada di dalam panggilan tu memang teramat dia kenal. Dan itulah satu-satunya suara yang dia harap dia dah takkan dengar. Tetapi sekarang ni Kaisara dah jawab telefon tu. Apa lagi pilihan yang Kaisara ni ada? Dan dalam nada yang terketa-keta, Kaisara pun teruslah cakap dekat suara perempuan tu. Sherry kan? Ni Sherry ke? Sherry. Ni Kaisara. Mana kau dapat nombor aku? Lamanya aku tak dengar khabar kau, Sherry. Lalu Sherry pun tergelak lah. Kaisara, tenanglah. Engkau ni duduk dalam peti ais ke? Bergegar betul suara kau. Alah, bukan susah sangat aku nak dapat nombor kau. Kaisara,
apa khabar? Sihat ke? Dan Kaisara pun jawab, sihat. Alhamdulillah, aku sihat. Sherry, kau sihat ke? Kenapa kau call aku, Sherry? Kau rindu aku ke? Dan Sherry pun cakap, manalah aku tak rindu. Sejak daripada zaman belajar dulu, aku nak ucap terima kasih dekat kau. Engkau baik sangat dengan aku. Sepanjang kita belajar dulu, engkau lah yang selalu tolong aku. Sebab itulah aku sentiasa ada dekat kau. Aku yang jaga engkau. Kau ingat lagi tak, Kaisara? Dan Kaisara pun jawablah, dia cuba mengambil hati. Selagi boleh dia tak nak sakitkan hati Sherry ni. Sebab dia takut kalau dia salah cakap, buatnya Sherry ni marah. Banana pisang tanduk, Mat. So Kaisara ni pun jawab segala persoalan sebaik yang boleh. Itulah, aku pun memang rindu kau. Aku sebenarnya ada juga cari kau, tapi yelah, biasalah kan, sebab aku hari tu tukar phone. Aku dah tak save dah nombor kita semua. Sherry, dah kebetulan kau call ni. Sherry, aku ada benda nak cakap ni. Lalu Sherry pun cakap lah kat Kaisara, alah, tak payahlah macam tu. Tenang je lah, Kaisara. Tak payah gelabah sangat. Apa benda? Aku rindu kau tau, Kaisara. Apa yang kau nak cakap tu? Dan ayat pertama yang keluar daripada mulut Kaisara, Sherry, sebenarnya aku dah lama nak minta maaf dekat kau. Aku nak minta ampun kalau sepanjang aku belajar dulu, aku ada buat salah dekat kau. Aku betul-betul, Sherry, aku minta maaf kalau aku ada buat kau sakit ke, kalau aku ada terguris hati kau. 10 jari aku susun, Sherry. Aku merayu kat kau. Aku minta maaf sangat. Tolonglah, Sherry, maafkan aku. Dan lagi sekali Sherry ni tergelak. Apa yang kau merepek ni? Kan aku cakap engkau yang paling baik dengan aku. Tak ada lah. Mana ada, aku tak pernah pun marah engkau. Kau tak pernah buat salah dekat aku pun, Kaisara. Lagipun perangai kau tak macam 2 orang kawan kau tu. Siapa nama dia? Tira dengan Yam kan? Bila Kaisara dengar Sherry ni sebut nama Tira dengan Yam, segala bulu roma, segala bulu lah yang ada kat badan Kaisara ni dah mula tegak, dah meremang dah. Rambut Kaisara dah tegak macam kena elektrik tu. Betapa takutnya Kaisara pada masa tu. Jadi dah kebetulan Sherry ni call dia. Kaisara ni punya baik. Dia cakap lagi sekali kat Sherry, Sherry, aku bagi pihak kawan-kawan aku kan, bagi pihak kawan-kawan kita lah aku nak cakap, kau maaflah kan Tira dengan Yam tu. Dia orang tak salah. Dia orang dah berubah. Dia orang pun rindu kau. Dia orang banyak kali cakap kat aku. Dia orang menyesal apa yang dia orang buat kat kau. Dan bila Sherry dengar Kaisara yang meminta maaf bagi pihak kawan dia, Tira dan Yam, suara Sherry dah tak ada gelak dah. Sherry berubah nada suara. Daripada tadi lemah lembut, secara tiba-tiba suara Sherry ni tegas. Maafkan dia orang? Kaisara, engkau tahu tak apa yang Tira dengan Yam dah buat dekat aku? Engkau tahu tak apa yang aku hadap sepanjang aku duduk kat camp KLKN tu? Aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia orang berdua itulah yang jahat, kau tahu tak? Sejak daripada aku belajar dulu, aku yang kena pulau. Aku yang kena bully. Kenapa aku perlu maafkan dia orang? Sebab dia orang lah aku tak ada kawan. Kau ingat benda tu kecil ke? Disebabkan Tira potong stokin aku kena pukul dengan bapak aku. Kau tahu tak, Kaisara? Aku kena sepak terajam dengan bapak aku. Keluarga aku bukan kaya. Keluarga aku tak mampu. Dan bila Yam curi kasut sekolah aku, kau tahu tak, sepanjang aku sekolah, aku tak ada kasut. Aku hanya berkaki ayam. Itulah satu-satunya kasut sekolah aku. Macam mana aku nak maafkan dia? Aku jumpa mak aku dalam keadaan kaki aku berdarah. Kaki aku dah berkudis. Itu apa yang kawan-kawan kau buat? Itu apa yang diorang buat, Kaisara? Kenapa kau perlu salahkan aku? Kenapa kau anggap aku yang jahat? Sebabkan diorang lah hidup aku hancur. Hidup keluarga aku hancur. Sepanjang aku duduk kat kampung tu,
Aku dah penat, Kaisara. Pada masa ni suara Sherry dah mula menangis. Tiba-tiba perasaan Kaisara tak boleh dibendung. Kaisara tak sedar yang air mata dia pun secara tiba-tiba turut mengalir. Kaisara pun tak tahu kenapa. Perasaan takut dia, perasaan gemetar tadi dah berubah. Dia seakan-akan faham apa yang Sherry ni alami. Dia seakan-akan rasa juga keperitan hidup Sherry ni. Lalu Sherry pun sambung cerita dia. Kau tahu tak, Kaisara? Betapa terseksanya aku dengan keluarga aku. Kita orang tinggal kat kampung tu. Bapa aku sering kali dihina, dicaci, sehinggakan orang kampung tak benarkan bapa aku jejak kaki dekat masjid. Sebab apa? Sebab keluarga kita orang tak ada harta. Sebab keluarga kita orang tak kaya. Dia orang pulau kan. Dia orang hina bapa aku. Dia orang hina keluarga aku. Kau ingat aku nak ke ambil ilmu sesat ni? Kau ingat aku ada pilihan lain ke? Apa yang kau akan rasa kalau boleh dikatakan setiap hari kau nampak mak bapak kau dihina, dicaci maki oleh penduduk kampung? Bapa aku, penduduk kampung tuduh curi duit masjid. Bapa aku mengamalkan ilmu hitam sebab nak cepat kaya, sebab nak keluarga kita hidup senang lenang. Kenapa penduduk kampung hina keluarga aku? Memang kita orang tak berharta, memang kita orang tak kaya, tetapi kita orang ada maruah, Kaisara. Aku tak ada pilihan. Bapa aku tak ada pilihan. Disebabkan tekanan yang diberikan oleh penduduk kampung, aku dengan bapa aku terpaksa mewarisi ilmu hitam ni. Dan kau ingat aku gembira ke? Aku terseksa, Kaisara. Aku terseksa. Ini bukan pilihan aku. Sejak aku ada ilmu hitam ni, tak ada siapa yang nak berkawan dengan aku, Kaisara. Aku cuba berubah. Aku cuba buat baik dekat orang. Sebab itulah aku hargai sangat persahabatan kita. Sebab itulah aku rindu dekat kau. Aku tak pernah pun ada niat nak menganiaya orang. Tetapi apabila aku layan orang baik, kenapa aku yang kena balik, Kaisara? Kenapa orang cakap aku jahat? Menangislah Sherry ni, tidak dapat menahan sedih, tidak dapat menahan keperitan hidup yang selama ni dia alami. Dan Kaisara pun cuba mendapatkan jawapan daripada Sherry. Aku nak tahu kenapa engkau bakal dijodohkan oleh Mail. Apa yang berlaku sebenarnya kepada ibu kau? Betul ke ibu kau bunuh diri? Dan Sherry pun menceritakan segala-galanya. Apa yang Mail cerita dekat kau, semua tu fitnah, Kaisara. Aku tak pernah pun paksa, aku tak pernah pun sihir dia. Bukanlah kehendak aku, bukanlah niat aku untuk aku berkahwin dengan Mail. Tetapi niat aku nak rasa ada keluarga aku sendiri, Kaisara. Aku nampak keluarga Mail tu baik. Aku tahu keluarga dia memang kuat agama. Aku nak berubah, Kaisara. Salah ke? Tetapi aku difitnah. Aku dituduh. Mail cakap aku guna-gunakan dia untuk kepentingan diri aku. Sama juga macam mana penduduk kampung hina aku. Itulah tuduhan yang keluarga aku kena. Kaisara, aku sayang keluarga Mail. Aku sayang dia. Aku tak ada niat pun nak sihir dia. Takkan aku buat perkara terkutuk tu. Walaupun aku ada ilmu hitam tu, tetapi aku masih boleh berfikir lagi, Kaisara. Dan apa yang kau dengar, kisah tentang arwah mak aku, sebenarnya mak aku masih hidup, Kaisara. Itulah yang aku cakap. Buah mulut fitnah orang. Orang suka buat mulut. Bapa aku, disebabkan dia tak tahan mak aku sering kali dihina, dicaci oleh penduduk kampung, bapa aku sampai sanggup kurung mak aku di dalam rumah. Tetapi penduduk kampung cakap bapa aku sihir mak aku sendiri sampai mati. Sedangkan bapa aku nak jaga mak aku. Bapa aku tak nak isteri dia asyik dihina oleh penduduk kampung. Keluarga mana yang boleh tahan tengok kekasih hati kita, tengok ibu kita sendiri senang-senang dihina oleh orang lain. Itulah apa yang terjadi. Apa yang kau dengar semuanya adalah fitnah. Orang yang fitnah keluarga aku, Kaisara. Semua tu tak benar. Termasuklah Jerry. Aku tahu, kau tahu dan kau pernah dengar pasal Jerry. Betul tak, Kaisara?
Dan Kaisara pun dia tak nak lah dah menipu pada masa ni. Dia tahu dah disebabkan Sherry ni ada ilmu hitam. Sherry ni tahu semua benda. Kalau dia menipu pada masa ni, memang kantoi busuk. Lalu Kaisara pun dah halang-halang Sherry tanya tu. Kaisara pun cakap lah dekat Sherry, "Ya, aku tahu, aku bersimpati. Tetapi adakah itu pun fitnah?" Dan Sherry yang dalam keadaan teresak-esak masih menangis, masih berasa sedih. Dan suara Sherry dah mula terketar-ketar. Dia pun jawablah segala persoalan yang ditujukan oleh Kaisara kepada dia. "Sebenarnya apa yang jadi dekat Jerry bukan salah aku. Bukan salah aku. Penduduk kampung cakap mak aku yang pisahkan aku dengan Jerry. Tetapi sebenarnya penduduk kampung yang busukkan aku. Penduduk kampung yang cakap aku guna-gunakan ilmu pengasih dekat dia. Sedangkan aku memang sayang dan seikhlas hati. Aku tak pernah pun guna ilmu hitam dekat Jerry. Dan disebabkan buah mulut orang itulah Jerry mati dalam kemalangan maut. Dan itu pun penduduk kampung salahkan aku. Penduduk kampung hampir bunuh aku, Kaisara. Diorang cakap akulah punca Jerry mati. Disebabkan ilmu hitam yang aku ada lah, aku telah membunuh Jerry. Tetapi aku tak buat, Kaisara. Aku tak buat semua tu. Dan sekarang ni hidup aku dah musnah. Aku cari kau disebabkan engkau sajalah keluarga aku. Engkau sajalah yang percaya cakap aku. Aku hargai engkau, Kaisara. Ingatlah, Kaisara, jangan kita percaya cakap orang. Kadang-kadang orang yang rapat dengan kita tu, Kaisara, itulah musuh kita. Orang tu lah yang nak jatuhkan kita. Aku nak kau berjaya. Aku nak kau bahagia. Sebab itu aku jaga engkau. Kaisara, tolong aku, Kaisara. Aku nak buang ilmu hitam ni. Aku dah tak nak ilmu setan ni." Dalam Zaf Channel, kita banyak mendapat iktibar. Dan tak lari daripada kisah Sherry ni. Seperti bunga mawar. Bila kita dapat bunga mawar yang mekar, wow, cantiknya. Dan bila kita pegang, ouch! Sebab bunga mawar tangkai dia ada duri. Itulah gambaran untuk orang juga. Orang yang kita percaya, yang kita yakin baik, nampak indah luaran dia. Tetapi kita tak sedar, rupa-rupanya orang tu sedang menikam, sedang cocok kita daripada belakang tanpa kita sedari. 260 tusukan. Dan akhirnya bila kita sedar, segala-galanya telah terlambat. Itulah yang berlaku kepada Sherry. Kalau korang nak tahu apa yang mengejutkan, fitnah yang ditabur setelah sekian lama, Allahu Akbar. Daripada Sherry ni meningkat dewasa, daripada dia kecil, remaja, sehinggalah dah bekerja. Tak ada kawan. Disebabkan apa? Disebabkan mulut. Agama kita pun dah ajar dah. Lidah ni lebih tajam daripada hujung pedang. Kadang-kadang kita fitnah orang, kita tak sedar keburukan yang boleh diberikan ataupun impak dia kepada seseorang tu. Allahu Akbar. Dah macam ceramah agama pula. Tapi kalau korang nak tahu sebenarnya apa yang mengejutkan, apa yang surprise dalam kisah kali ni, rupa-rupanya fitnah ni ditabur bermula oleh seorang sahaja. Seorang yang mempunyai hati yang busuk, dendam kesumat apabila pinangan dia pada satu ketika dahulu telah ditolak. Cinta dia tak berbalas. Dan orang itu adalah Mail. Mail memang dah lama sukakan Sherry. Sejak di bangku sekolah lagi. Sebab itulah Mail tidak mahu menerima kenyataan bahawa Sherry tidak sukakan dia. Sherry hanya anggap dia sebagai kawan sahaja. Dah macam abang, dah macam adik-beradik. Tidak lebih daripada itu. Jadi disebabkan hati yang telah sakit, pinangan yang telah ditolak, Mail ni pun menabur segala fitnah. Kalau aku tidak boleh dapat Sherry, aku tak nak satu kampung dapat Sherry. Biarlah dia tak ada kawan, biarlah Sherry tu hidup sebatang kara. Tak ada sesiapa yang nakkan dia. Jadi Mail ni pun mulalah menabur benih-benih fitnah.
Dia cakaplah Sherry ni memang mengamalkan ilmu hitam. Bukan pinangan dia yang kena tolak, tetapi dia cakap kat penduduk kampung, bukan aku yang nak kahwin dengan Sherry, tapi Sherry tu guna minyak pengasih. Dia buat aku cintakan dia. Sebab Mail ni tak nak malu. Dia tak nak mengaku. Allahu Akbar. Syaitannya perangai kau, Mail. Dan apa yang berlaku kepada Jerry tu, memang betul Jerry meninggal disebabkan kemalangan maut. Tetapi itu semua adalah hianat oleh Mail sendiri. Mail yang rosakkan kereta Jerry sehingga Jerry terbabit. Dia hilang kawalan lalu terbabas jatuh ke dalam gaung. Dan itulah yang boleh terjadi kepada seorang manusia apabila hati yang sebenar-benarnya telah dirasuki oleh syaitan. Tak sama macam Sherry. Walaupun memang betul Sherry mengamalkan ilmu hitam, tetapi selagi boleh, bukanlah untuk digunakan untuk keburukan orang lain. Dia hanya mengamalkan ilmu hitam untuk membalas dendam kepada orang yang buat jahat dekat dia. Macam mana yang terjadi kepada Yam dan juga Tira. Sherry sempat katakan kepada Kaisara, tetapi aku dah maafkan Yam dan Tira. Alhamdulillah, aku dah puas dah kenakan dia orang. Yam punya telefon pecah dan Tira pula sampai trauma, sampai terpaksa tangguh perkahwinan dia sebab dia ingat aku masih menghantui diri dia. Jadi aku dah maafkan dia orang. Aku nak buang ilmu ni. Dan dengan pertolongan Kaisara jugalah akhirnya, alhamdulillah, Sherry ni berubah 180 darjah. Sherry ni dah tak amalkan dah ilmu hitam. Dan sekarang ni kawan baik Sherry adalah Kaisara sendiri. Itulah yang aku ingin sampaikan. Pengajaran yang paling besar, kita tak pernah sangka Mail yang pada awalnya memang nampak baik, membantu Kaisara. Konon-kononnya supaya Kaisara ni tidak terkena gangguan ilmu hitam daripada Sherry. Tetapi dialah Pak Dalang. Dialah syaitan sebenar. Manusia yang bertopengkan syaitan adalah Mail dalam kisah ni. Dan sebelum aku habis, betapa teruknya Mail ni. Sewaktu di universiti, Mail ni bila tahu yang Tira dengan Yam ni pernah membuli Sherry, Mail ni lah yang menyocok, menabur lagi fitnah. Dialah cakap dekat Tira dan Yam bahawa Sherry tu memang jahat, amal ilmu hitam. Dia tu memang setan, perangai iblis. Jangan rapat dengan dia. Dan bukan sahaja dekat Tira, Yam dan Kaisara. Seluruh universiti tu Mail menjaja cerita buruk. Allahu Akbar. Aku harap Mail ni sempat taubat lah. Kalau tak, banana amat engkau. Jadi itulah saja kisah penutup. Dah tak ada dah. Tak payah nak minta dah. Part 4 dah. Part 4 dah lah tu. Kita cerita bab lain pula lah. Kalau tak nanti dah jadi macam drama bersiri TV3 pula. Takkan nak sampai 28 episod. Boring juga. Jadi aku harap korang dapat pengajaran. Dan lagi sekali terima kasih di atas sokongan korang. Finally dah habis dah cerita Sherry ni. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Selamat Hari Raya. Dah nak habis dah ni. Muah, maaf zahir dan batin. Terus menyokong Zaf Channel. Aku sayang semua geng puaka. Bye bye. Stay safe, stay healthy. Salam Jumaat guys. Yeah.